Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan lagi saya kasihi pengurusi Masjid Al-Mustaghfirin Tuan Haji Zabidi, ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para santri, para pelajar dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat meneruskan bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Taraqqi. Kita sambung pada berkaitan dengan adab meminjam kitab, ya. Adab meminjam kitab. Pada muka surat yang ke-46 bagi tulisan Jawi dan bagi tulisan Rumi muka surat 47. Adab meminjam kitab. Jika engkau pinjam kitab, wahai akhi, jagalah seperti nyawamu sendiri. Jangan dikotorkan atau dirosakkan. Bukalah dengan cermat perlahan-lahan. Jika lembaran kertas ingin dibuka, air liur pada jari jangan guna. Serahlah kitab yang telah engkau pinjam pada waktu, jangan buat pejam. Meminjamkan kitab itu adab mulia, bantu-membantu tak bakhilkan nikmatnya. Namun jangan nikmat itu dipersia, dihilangkan rosak kitab yang empunya. Catatlah nama peminjam kitabmu agar mudah ingatkan peminjam itu. Kitab kami bagai anak perempuan, jika tak amanah kami tak serahkan. Ini antara adab dalam meminjam kitab yang disusun khusus oleh para ulama dalam sebahagian kitab para ulama dalam adab-adab berkaitan dengan alatul ilm. Ini adab-adab berkaitan dengan alat ilmu. Di antara alat ilmu yang terbesar adalah Alkitab. Apa dia makna alat? Dia sebut alat tadi ada ma yutawassalu ilal maqasid. Yang menyampaikan kepada maksad, kepada tujuan. Sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan, maka ia dipanggil alat. Jadi adab meminjam kitab. Jika engkau pinjam kitab, wahai akhi, jagalah seperti nyawamu sendiri. Wahai saudaraku, jika engkau meminjam kitab orang yang lain punya, maka hendaklah engkau menjaganya seperti engkau menjaga nyawamu sendiri. Jadi ini ada syai' minal mubalaghah. Ada mubalaghah untuk menunjukkan bahawa kitab ini adalah seakan-akan ianya adalah roh bagi seseorang tersebut. Seperti mana kita memakan makanan untuk menghidupkan jasad kita yang berbentuk jasadi, jasmani ini, memerlukan makanan, ruji untuk kita makan. Maka kitab adalah seperti makanan rohani bagi seorang penuntut ilmu tersebut. Karena itu, bila mana kita meminjam kitab milik orang lain, maka hendaklah kita menjaga kitab tersebut dengan sesungguh-sungguhnya. Karena menghasilkan ataupun mendapatkan kitab yang diperlukan adalah dituntut. Sama ada dengan dibeli, sama ada dengan mengambil pinjam ataupun dengan upah, membayar
untuk kita meminjam kitab tersebut. Kenapa? Karena kitab adalah alatut tahsil. Kitab adalah alat untuk kita menghasilkan ilmu, dan tidak sekadar hanya mengumpul kitab sahaja yang dipuji di dalam syarak, tetapi yang lebih penting adalah mengamalkan dan menghafal isi kandungan kitab tersebut. Karena itu disebut oleh seorang penyair, "Idza lam takun hafizan wa'iya fajam'uka lil kutbi la yanfa'u." Kalau kamu bukan seorang yang menghafal dan juga yang mengambil perhatian dengan isi kitab tersebut dengan baik, fajam'uka lil kutbi la yanfa'u. Pengumpulan kamu terhadap kitab tadi tidak bermanfaat. Tamam? Ramai orang kan ada anak-anak cucu tengok kitab Tok Wan dia lama-lama duk ada dalam rumah. Maka dia pun kata sayang ni. Kalau jual sayang, kalau nak bagi ke orang pun sayang. Dia kata baik kita simpan kerana ni khazanah. Khazanah yang ditinggalkan oleh datuk. Tak. Idza lam takun hafizan wa'iya. Kalau kamu tidak boleh menjaga dan juga mengambil perhatian atau mengambil manfaat dengan kitab tersebut dengan baik, fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Mengumpul kitab saya tidak bermanfaat. Maka diserahkan kepada yang lebih berhak untuk mengambil manfaat dengan kitab tersebut, seperti para alim ulama, seperti para tulabul ilm, penuntut ilmu yang mampu untuk mengambil manfaat daripada kitab tadi itu lebih baik daripada dimakan bubuk dan anak-anak. Jika engkau pinjam kitab, wahai akhi, jagalah seperti nyawamu sendiri. Ini cuma ni bab dia berkenaan dengan kalau kita pinjam kitab orang, maka kena perhati elok-elok dan kena pastikan seakan-akan itu adalah nyawanya kita, yang kita tidak akan rosakkan kitab tersebut sama sekali. Jangan dikotorkan atau dirosakkan. Ini salah satu bentuknya. Bagaimana nak jaga kitab tersebut? Maka saya tafsirkan pada bait yang seterusnya itu. Jangan dikotorkan atau dirosakkan. Bukalah dengan cermat perlahan-lahan. Jadi kalau kata kitab itu milik orang lain, maka kena jaga. Kita meminjam barang orang, maka lebih lagi untuk kita jaga. Beza dengan orang zaman sekarang ni, kurang adabnya dalam apa sahaja pinjaman. Benda apa yang pinjam saja, dia akan anggap bukan barang dia, maka dia boleh buat sesuka hati dia. Kalau kereta sewa ataupun pinjam, dia akan naik seakan-akan macam kereta tu tidak ada tempat yang akan rosak. Mana tak ada bumper, apa ni dia punya, orang panggil apa tu? Matok tu apa dia? Hak yang tengah jalan tu. Bonggoi, langgak semua, terbang kelingan kereta-kereta. Yang penting bukan kereta aku. Kalau kereta dia, daripada 1 kilometer dah slow dah. Sebab nampak ada lambang bonggoi di depan. Itu perangai orang kita macam tu. Betul, tambah kalau sewa kereta, kalau boleh pintu tu, dia akan tutup sampai redah pintu yang kedua. Ini perangai yang tidak boleh dikompromi. Ini tidak ada akhlak dalam peminjaman. Kita pinjam barang orang, kita sewa barang orang dan seumpamanya, maka jaga baik-baik. Ini dalil kepada orang ni orang yang beradab, orang yang berilmu. Barulah reti kita. Bagaimana kita hantar, kita ambil kereta tadi dengan baik, kita ambil barang pinjaman tadi dengan baik, maka dipulangkan balik juga dengan keadaan yang sedemikian. Patutnya begitu keadaan dia. Jadi kalau kita lebih lagi, kerana ianya adalah alat untuk ilmu, alat untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi kutubuddin, kitab-kitab agama, maka hendaklah kita menjaganya dengan baik. Jangan dikotorkan atau dirosakkan. Bukalah dengan cermat perlahan-lahan. Kitab sekarang alhamdulillah elok dah dicetak dengan baik, kemudian orang panggil dilekat dengan gam yang elok. Beza dengan kitab zaman dulu yang dijahit dengan jahitan tangan. Sekarang masih ada lagi lah. Masih ada di Mesir kitab-kitab yang sedemikian. Maka kita kena perhati elok-elok kitab tadi, bagaimana cara untuk membuka kitab tersebut. Khususnya kalau kitab-kitab tadi kitab yang sudah lama ataupun kitab yang berharga, atau bahasa orang sekarang diguna di bahasa rare, dia kata. Ini kitab-kitab yang nadir, kitab-kitab yang langka, maka lebih-lebih lagi untuk kita jaga dan jangan suka hati untuk kita buka. Dan kena minta izin dulu. Minta izin dulu. Jadi buka dengan perlahan-lahan, tengok dengan perlahan-lahan dan pati dengan baik.
Jika lembaran kertas ingin dibuka, air liur pada jari jangan guna. Ni. Kalau lembaran tadi kita nak buka, jangan gunakan air liur kita di jari. Ramai kan orang kalau pinjam kitab orang, dah kali nanti akan penuh hitam dekat sini. Kis dia, air liur dia duduk guna. Duduk ni, tolak. Jadi ini kena hati-hati, khususnya dengan mushaf, atau mashaf, atau mishaf, boleh baca 3. Mushaf boleh baca 3. Mim tu boleh dibacakan dengan 3 baris. Mushaf boleh, mishaf pun boleh, mashaf pun boleh. Boleh baca 3-3. Yang tu lebih lagi kena jaga. Beradab dengan mashaf Al-Quranul Karim, maka jangan digunakan air liur kita. Karena ianya dikira sebagai menjijikkan. Terkena pula kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lakukan sedemikian. Itu juga dengan kitab orang. Kitab orang ketika kita gunakan macam tu, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dia milik orang lain. Faham? Di mana meludah air liur di dalam masjid, ketika masjid dalam keadaan zaman dahulu yang tidak ada kapet macam sekarang ni, dia ada orang panggil apa ni, pasir sahaja, maka ludahnya di bahagian celah-celah kaki kita dan kemudian ditutupi dengan pasir. Dulu zaman dulu lah, zaman lah tak boleh. Jadi jangan baca hadis, para sahabat disuruh oleh Nabi untuk ludah di bahagian depan mereka, iaitu di bahagian celah-celah kaki mereka, untuk mereka tutup dengan apa ni, dengan pasir yang ada dalam masjid pada ketika itu. Jadi jangan guna hadis tadi untuk kita buat macam tu di masjid kita. Masjid kita lah ni ada kapet, nak tolak kot mana? Penuh ayat liur lagi. Kalau kita baca hadis tapi tak erti waqi' dan juga realiti pada zaman tersebut. Kemudian meludah dalam rumah orang juga hukumnya haram. Jadi kalau kita ada kahak dan kita nak ludah di tengah solat. Karena kalau menelan kahak hukumnya membatalkan solat. Maka meludah dalam rumah, dan rumah tu rumah orang, hukumnya haram. Faham? Rumah sendiri tak apa. Rumah sendiri tak apa. Ini rumah orang tak boleh. Juga dengan barang orang, hak milik orang. Maka tidak dibenarkan kita melakukan sedemikian, karena ini dikira sebagai buruk adab dan merosakkan kitab dengan cepat dan menjijikkan. Jika lembaran kertas ingin dibuka, air liur pada jari jangan guna. Serahlah kitab yang telah engkau pinjam pada waktu, jangan buat pejam. Jadi kalau kamu dah pinjam kitab dan telah disyaratkan dalam pinjaman tersebut untuk kamu serahkan kitab tadi dalam tempoh sekian dan sekian, maka kena serahkan pada waktunya, jangan kamu buat pejam. Yang ini dengan syarat. Kalaulah perpustakaan yang kita pinjam tadi meletakkan syaratnya boleh untuk menyambung pinjaman, cuma kita kena pergi buat laporan, kata kita akan sambung pinjaman tersebut, itu tidak ada masalah. Yang penting bagi tahu. Ni senyap tu, ni buat pejam tu, pada waktu jangan buat pejam. Main sampai waktu nak hantarnya buat pejam, tak ingat. Bila saya ambil, ni jenis ni letih. Ramai dah. Sebab tu masyayikh kita cukup berjaga-jaga dengan bab peminjaman kitab ni. Kenapa? Karena banyak kitab mereka yang hilang disebabkan kerana dipinjam. Dan mungkin orang yang meminjam tadi tidak berniat untuk menghilangkan kitab tersebut ataupun melupakan begitu sahaja. Tapi kerana terlalu lama, boleh menyebabkan perkara tadi berlaku. Karena al-insan, manusia ni adalah asalnya daripada nisyan juga, iaitu cepat lupa ni. Maka kena diingatkan selalu dan kena dicatat dalam buku catatan kita siapa yang meminjam buku tersebut dan nombor telefonnya sekali untuk mudah dihubungi bagi mendapatkan semula kitab tersebut pada waktunya. Kita kena sendiri erti lah. Jadi bila orang pinjam kitab kita, walau macam mana baik sekalipun orang tadi dengan kita, tulis. Ada buku khas kita tulis dekat buku kita tadi, nombor telefonnya, alamatnya dan juga namanya peminjam tersebut untuk dihantar kembali kepada kita, pemilik kitab tersebut. Baik, serahkanlah kitab yang telah serahlah kitab yang telah engkau pinjam pada waktu, jangan buat pejam. Meminjamkan kitab itu adab mulia. Ada kitab yang dikarang oleh Syekh
Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Syekh Yasin Padang, Syekh Masyayikhina, mengarang kitab syarah Sunan Abi Dawud. Katanya ada sampai 20 jilid lebih. Dan kitab tadi tidak lengkap, hilang 1-2 nuskhah syarahan tersebut dan tidak dicetak lagi kitab tu. Kalaulah dicetak kitab tersebut tu mungkin akan jadi rujukan utama yang besar dalam kegunaan kita dalam mazhab kita Syafi'i. Karena dalil dalam mazhab kita Syafi'i banyak diambil daripada kitab Sunan Abi Dawud. Walaupun Sunan Al-Imam Abi Dawud radhiyallahu anhu mazhab beliau Hambali. Beliau bermazhab Hambali dan salah satu daripada ulama hadis yang mencapai martabat mujtahid mutlak. Beliau adalah seperti Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Kata para ulama, ashab kutubus sittah tidak semua mujtahid mutlak. Antara ashab kutubus sittah 6 kitab hadis yang terbesar yang dalam sejarah Islam kita, Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Sunan Nasai, dan ini antara kitab-kitab 6 yang terbesar dalam dunia Islam kita. Dan Sahih Bukhari adalah asahul kutub ba'da Al-Quran, sebaik-baik atau sebesar-besar sesahih-sahih kitab setelah Al-Quranul Karim. Dan Imamul Bukhari mujtahid mutlak. Itu kalau dilihat fiknya Imamul Bukhari radhiyallahu anhu boleh diambil dari Tabwibul Abwab yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari sendiri yang meletakkan bab. Setiap hadis yang beliau letakkan dalam kitabnya diletakkan bab oleh beliau. Nak tengok fiknya Imam Bukhari dilihat pada babnya beliau. Sebab tu ada ulama mensyarahkan khusus tentang bab sahaja. Tabwibul Abwab dan Imam Al-Bukhari disyarahkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ad-Dihlawi radhiyallahu taala anhu mensyarahkan tabwib ataupun bab yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Salah seorang lagi imam yang mencapai mujtahid mutlak kata para ulama adalah Al-Imam Abi Dawud radhiyallahu taala anhu. Dia mazhab dia Hambali katanya. Katanya di mazhab Hambali pun begitu, kitab dia digunakan banyak oleh para ulama kita Syafi'iyah untuk mengambil dalil daripada kitab tersebut. Dalil-dalil hadis banyak yang digunakan oleh mazhab kita disenaraikan oleh Al-Imam Abi Dawud dalam kitabnya. Maulana Syekh Yasin Al-Fadani sangat ta'alluq hatinya, terikat hatinya dengan kitab tersebut. Sehingga beliau mensyarahkan kitab tadi. Keluar 20 lebih jilid. Selesai. Dilasaf, yang menyedihkan, hilang kitab tadi sebahagian nuskhahnya. Iaitu beberapa jilid tu hilang. Sebahagian mengatakan yang hilang tadi disebabkan kerana orang-orang daripada Padang sendiri, daripada Indonesia, waktu ketika musim haji, mereka akan datang bermalam di maktabahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Itu antara sebab dia juga tu, dia bermalam kerana ada orang kampung Syekh. Jadi bermalam di maktabah Syekh. Mungkin kerana tak ada hotel dan seumpamanya, mereka bermalam di situ. Dan ada di antara mereka yang panjang tangan, konon untuk mengambil barakah, dicuri kitab Syekh, bawa balik kampung. Curi satu ya. Jadi dia kata, ni tulisan tangan pula. Dia kata ni berkat ni sebab tulisan tangan. Dia kira berkat hak tu saja. Dia tak tahu kata hilang setengah lah. Bawa balik kampung. Macam tu pun ada juga salah satunya sebab kata sebahagian para murid beliau. Sebahagian lagi menyebut antaranya Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Syekh Ali pernah sebut juga kata apa dia, diambil oleh jin. Jin pun curi kitab tersebut. Sebahagian kata macam tu. Dia punya Syekh Yasin Al-Fadani, karangan beliau ni bukan hanya diinginkan oleh manusia, jin juga ambil. Kata Maulana Syekh Ali, iqtatafathul jin. Diambil oleh jin. Jin curi kitab tu. Baik. Jadi bila kata pinjam saja, maka jangan buat-buat lupa untuk kita serahkan kembali dan diberikan balik kepada tuannya. Kerana itu bukan hak kita. Meminjamkan kitab itu adab mulia. Bantu-membantu, tak bakhilkan nikmatnya. Ni. Pinjam kitab tu akhlak yang mulia sebenarnya. Ya. Sesuatu yang mulia kerana apa? Kerana kita membantu orang.
Sebab tu disebutkan oleh Syekh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, kata beliau, yustahabbu i'aratul kutubi liman la darara alaihi fiha mimman la darara minhu biha. Disunatkan meminjamkan kitab kepada orang yang tidak mudarat alaihi fiha, tidak mudarat ke atasnya, ala man fiha, yakni fi al-i'arah, yakni pada peminjaman tersebut. Jadi kata tak masalah kalau kita meminjamkan kitab kepada orang yang tidak bermasalah dan tidak mudarat kalau dipinjamkan kitab kepadanya. Berbanding dengan orang yang bermasalah kalau kita meminjamkan kitab kepadanya. Dia akan ubah kitab, dia akan garih kitab kita, dia akan pergi tanda kitab tu. Dia pinjam kitab kita, lepas tu dia pergi mengaji, dia kata kitab ni pergi mengaji, dia kata saya pun dah tak ada, tak ada nak minta izin, dia kata saya pun dobit habis kitab-kitab tuan. Dia kata boleh tak jual kat saya kitab tu? Dia dobit dah, dia minta nak beli. Jangan, minta izin dulu. Minta izin dulu. Jadi pinjam kitab kena niat macam tu, kena niat untuk kita jaga sungguh-sungguh kitab tu. Dan wa kariha 'ariyataha qaumun, sebahagian ulama membenci dipinjamkan kitab. Meminjamkan kitab dibenci oleh sebahagian kaum di kalangan ulama. Fal awwalu aula, kata al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, pandangan pertama itu lebih aula, iaitu meminjamkan kepada yang tidak mudarat padanya peminjaman itu lebih aula daripada tidak membenarkan dipinjam kitab. Tamam. Lima fihi min al-i'anati 'ala al-'ilm. Kenapa? Karena itu padanya terdapat bantuan ataupun kita membantu seseorang dengan ilmu. Karena disebut dalam kaedah al-muta'addi aula min al-qasir. Karena muta'addi aula min al-qasir. Karena yang bersikap imbal balik itu lebih baik daripada hanya kebaikan tadi tergantung pada seorang saja. Maka kalau dikongsi itu lebih baik daripada hanya mendapatkan kebaikan daripada seorang saja. Tamam. Ada seorang lelaki datang bertemu dengan Abu Atahiyah. Katanya, "A'irni kitabak." Saya nak pinjamkan saya akan kitab kamu wahai tuan. Kata lelaki ini. Qala, kata Abu Atahiyah, "Inni akrahu dhalik." Saya tak suka, kata dia. Saya tak suka kitab saya dipinjam. Faqala, "Ama 'alimta anna al-makarima mawsulatun bil makarih?" Tidakkah kamu ketahui bahawa al-makarim, yakni sesuatu yang mulia tadi, mawsulatun bil makarih, yakni biasanya bersekali dia dengan perkara yang tidak disukai. Kan sifat mulia tu ataupun sesuatu yang hebat itu, sesuatu yang mulia tadi biasanya dia akan bersekali dengan perkara yang tidak disukai. Contoh seperti dalam hadis Nabi kata apa? Wal jannatu huffat bil makarih. Syurga kan dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai. Jadi nak mendapatkan syurga kena lalui benda-benda yang tidak disukai lah untuk sampai ke syurga Allah Taala. Wan naru huffat bis syahwat. Beza dengan neraka dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat. Fa'arahu, maka terus diberi pinjam buku tadi kepada fulan tersebut. Tamam. Atau al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menulis satu syair kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru beliau. Katanya, "Ya zalladhi lam tara 'ainu man ra'ahu mislahu, al-'ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu." Tamam. Jadi kata, wahai orang yang mana lam tara 'ainu man ra'ahu mislahu. Lam tara 'ainu man ra'ahu mislahu, maksudnya tidak pernah dilihat mata orang yang semisal dengannya. Al-'ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Ilmu itu terhalang dia dihalang dia untuk disampaikan kepada ahlinya. Jadi kena disampaikan, maksudnya jangan kamu kedekut hanya kumpul seorang sahaja, kitab tadi kamu tidak pinjamkan kepada orang lain. Tapi kena tengok keadaan baliklah. Dengan siapa kita bagi pinjam, adakah orang tadi betul jaga kitab kita tersebut ataupun bagaimana. Sebahagian ulama menyebutkan syair, disebutkan syair apa dia? Ala ya musta'iral kutbi da'ni fa inna i'aratal kutbi 'aru. Wahai yang ingin meminjam kitab itu tinggalkan aku, katanya. Biarkan aku.
Fa inna i'aratal kutubi aru. Karena meminjam kitab itu adalah sesuatu yang mengaibkan. Wa mahbubi minad dunya kitabi. Kekasihku di dunia adalah kitabku. Wa hal absarta mahbuban yu'aru. Pernahkah kamu melihat kekasih dipinjam orang? Itu mazhab yang mengharamkan pinjam, yang memakruhkan, memakruhkan pinjam. Jadi guna pada syair apa? Ala ya musta'iral kutbi da'ni, wahai yang nak meminjam kitabku, biarkan aku. Nah, fa inna i'aratal kutbi aru. Meminjamkan kitab itu suatu yang aib. Nah, wa mahbubi minad dunya kitabi. Kekasihku di dunia adalah kitabku. Wa hal absarta mahbuban yu'aru. Kamu pernah tengok kekasih dipinjam? Mana ada orang pernah tengok kekasih dipinjam? Nah, isteri kita boleh orang pinjam? Mana boleh. Tamam? Kekasih kita, anak dara kita boleh dipinjam. Nah, kitabuna kabanatina, kata ulama. Kitab-kitab kami ini seperti anak-anak dara kami. Mana boleh kami bagi pinjam kepada orang ikut suka. Faham? Tak boleh. Itu yang memegang dengan pandangan tersebut, dan saya berpegang dengan mazhab itu. Faham? Walaupun dalam kitab ni al-i'anah al-khair ada ahsan, ini membantu dengan perkara baik itu lebih baik. Sekarang dah mudahkan untuk beli kitab dan seumpamanya. Kecuali ada talibul ilm, kalau dia penuntut ilmu, belajar di zawiyah saya, kalau dia nak pinjam kitab yang saya punya dalam maktabah saya, dia ada dengan syaratnya, bila dia kena hantar balik dan dia pun duduk dengan saya aja. Jadi dibenarkan dan untuk mereka pinjam. Dengan syarat diletakkan balik pada tempatnya. Ni ambil kitab kita, pergi letak tempat lain. Itu kena marah. Tak marah apa? Kita dah tahu dah kitab tu kat situ. Dia pergi ambil, dia pergi pindah pergi tempat lain. Dah pindah tempat lain, dia lupa pula tempat tu. Tanya, kitab ni saya letak dulu di sini. Mana kitab tu? Saya tak ingat. Alif? Tak ingat lah ke mana kitab tu? Tak ingat pula dah. Yang ni pergi pindah pandai. Lepas tu nak ingat lupa, apa ni, bila orang tanya balik, terlupa. Letih lah kalau gitu. Boleh faham? Baik. Jadi orang yang dipinjamkan kitab kepadanya, hendaklah dia berterima kasih banyak kepada yang meminjamkan. Nah, janganlah panjang sangat pinjam kitab tadi, dan hendaklah diserahkan semula ketika sampai masa dia. Maka dah bila pinjam kitab orang, kena percepatkan injas, cepatkan habiskan bacaan kitab tersebut. Dapatkan maklumat yang kita perlukan dalam kitab tadi segera, kemudian diserahkan balik. Ada orang pinjam kitab saya. Pinjam kitab saya, katanya nak tengok Ustaz jilid 1 Syarah Hikam Al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Itu antara cetakan yang mula-mula dulu, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Waktu Syekh Buti datang ke Mesir, kebetulan saya bawa kitab tu, jumpa Syekh waktu tu di Ma'arid Kutub. Jadi pameran kitab antarabangsa, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, pengarang kitab sendiri, alim kabir, mujtahid, datang waktu tu di Qahirah. Ramai orang waktu tu, dan kebetulan saya pula waktu sampai ke Maktabah Darussalam tu, Syekh tengah duduk waktu tu di situ. Dan ada peluang untuk pergi jumpa, salam dengan Syekh, dan kemudian bagi kitab tadi dekat dia, dan beliau pun sign kitab. Ada sign dia depan tu. Ada seorang kawan kita ni, kata dia, boleh saya nak pinjam, ada masalah dalam tu, jilid 1 saya nak rujuk balik. Sampailah, kakak 10 tahun dah hilang kitab tu. Dan saya tahu siapa dia yang pinjam tu, tapi saya tak mau lah. Lepas tu lah ni duk hantam kita pula dah. Pak Long tu duk lawan gitu, kata kita macam-macam dalam Facebook apa semua, dia duk kata kita kuat tu. Nah, kitab kita tak ingat tu. Kitab kita duk kat dia saja, tak mau sebut. Nah. Kata kat kita, sebab kes politik ya. Nah. Oh, kata kita macam-macam. Saya cuma tak mau sebut ya. Tak apa nak kata pun, kitab bagi balik ya. Nah. Kitab tu ada kat dia tu. Nah, Allahuakbar lah. Kalau dengar ni, hantar balik lah tu ya. Nah. Kalau lah tiba-tiba terdengar kita cakap hari ni, kena hantar balik ya. Nah. Hak kita dengan kawan-kawan kita pun kita tak jaga, maki bukan main hebat lagi. Tapi tang kitab, tu terlupa. Pernah ambil manfaat, pernah baik dengan orang dan seumpamanya. Hak ni orang panggil orang yang tak boleh dijadikan sebagai teman. Teman? Tak boleh dijadikan sebagai teman. Karena apa? Karena suka berkhianat kepada teman-teman sendiri. Baik. Meminjamkan kitab itu adab mulia. Bantu membantu, tak bakhilkan nikmatnya. Namun jangan nikmat itu dipersia, dihilangkan rosak kitab yang empunya.
Jadi kalau pinjam kitab tu ya mulia. Mana kita membantu dengan perkara yang baik. Cuma janganlah nikmat tadi dipersia-siakan, hendaklah kamu menjaganya dengan baik, janganlah dihilangkan, janganlah dirosakkan kitab tersebut. Tamam? Namun jangan nikmat itu dipersia, dihilangkan, rosak kitab yang empunya. Ini kena parti elok-elok. Kita kalau pinjam kitab orang, jaga elok-elok. Bukan kitab sahaja, apa sahaja yang kita pinjam, maka hendaklah kita jaga dengan baik. Tamam? Lebih besar daripada itu adalah tubuh badan kita sendiri. Roh kita ini. Ini semua pinjamannya daripada Allah. Maka hendaklah dijaga dengan baik perkara tersebut, dijauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga isteri kita, anak-anak kita, semuanya pinjaman daripada Allah. Maka kena jaga elok semua yang telah Allah Taala bagi pinjam tadi. Jangan dirosakkan mereka dengan perkara yang tidak baik. Jangan dirosakkan mereka dengan menyebabkan mereka tidak diberi didikan yang baik dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti kita akan disoal nanti. Apa yang kamu lakukan dengan barang pinjaman yang telah aku pinjamkan kepada kamu? Tamam? Umur kita semua ni pinjaman daripada Allah. Jangan kita menongkat langit, ingat kita ni nak hidup selama-lamanya kan dalam muka bumi Allah Taala. Tamam? Catatlah nama peminjam kitabmu agar mudah ingatkan peminjam itu. Dan catat nama. Kita kalau orang pinjam kitab kita, catat nama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepatutnya bagi seorang Muslim ini, kena ada maktabah mini dalam rumah dia sikit. Kena ada. Ruang dalam rumah dia tu sebagai untuk tempat letak kitab. Rumah orang tak ada kitab ni, ini orang yang tidak ada roh. Sebenarnya. Maksud tidak membaca. Sekarang tak ada baca, Ustaz. Sekarang semua dalam handset. Sekarang semua dalam handset. Betul juga tu kan. Kau pakai PDF lah dia. Kata kitab buat apa? Tak payah nak pindah. Ni kita beli semua, buah dalam PDF semua. Taklah handset ni semua ada ni. Ni beratus-ratus kitab ni. Saya dalam handset ni saja. Ni dalam handset ni saja ni ada berapa kitab ni dalam ni. Dalam iPad, dalam iPhone dia boleh kita letak kitab dalam ni. Dalam ni saja ada, saya tak ingat ni ada berapa ni. Lebih kurang dalam 637 buah kitab dalam ni. 637 buah kitab. Dan sangat berguna, masya-Allah, tabarakallah. Sangat berguna kitab-kitab tadi untuk kita rujuk selalu. Dan saya tahu pula kitab apa yang ada dalam tu. 637 tu semua saya tahu. Tahu semua lah sebab saya download. Jadi saya tahulah kitab apa dalam tu. Jadi bila ada masalah yang tertentu, kalau ni, oh ada kitab tu dalam ni, boleh buka balik cari. Nak cari tu teruk lah. Sebab kadang dia save nama tu lain. Kita nak cari tu, buah nama kitab tu, memang tobat tak jumpa. Dia kitab Arab. Hak yang Arab yang download kitab tu pula, dia pergi tulis ni MOG besar, orang letih kita. Dia jenis tu, Arab dia jenis tu. Dia macam Tazkiratus Sami'. Ingat, kitab Tazkiratus Sami'. Kita ingat tulis Ta, Zal, Kaf, Ra tu tulis tu dah. Ada dalam kitab ni? Tak ada. Rupanya dia tulis apa? T, Z, K besar tu, weh, kok suka dia. Letih kita tulis. Memang tobat tak jumpa. Jadi kena cari satu-satu. 637 kitab yang saya dah download ni. Alhamdulillah. Ada yang berjilid-jilid, ada yang 4 jilid, ada yang 5 jilid dan seumpama. Berguna kan? Tapi memegang kitab, mencium bau ni, itu lebih berharga bagi ahli kitab. Kan ahli kitab ni Yahudi dengan Nasrani dah. Ahlul kitab ni maksudnya orang yang berkecimpung main dengan kitab ni, dia masuk maktabah, bau kitab saja sudah menerawang pemikirannya pada waktu tersebut. Dia dipanggil apa ni dalam bahasa ni? Dipanggil apa, Salif? Kalau orang panggil, kalau gila kitab ni apa dia orang panggil? Gila kitab apa dia, Alif? Apa dia? Bibliophilics. Mari sini sikit, mari dekat sikit. Bagi ni. Mari sini. Mari sini. Biblio apa? Bibliophilia. Oh, bibliophilia. Bibliophilia. Nama dia. Bibliophilia. Itu dipanggil gila kitab. Kan pedophilia kan gila budak.
Itu gila babi itu. Kan pedofilia kan tengok budak pun dia jadi bernafsu. Bibliofilia tengok kitab bernafsu dia. Bukan bernafsu maksud dia naik syahwat dia tak. Dia tengok kitab dia tak boleh. Dia lupa orang lain. Dia panggil bibliofilia. Dan kita ada penyakit tu sikit. Saya dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad, Syekh Ahmad Mamduh pun katanya ada macam tu. Dia kata, Syekh yang sebut kat saya tu. Syekh kata, Muhammad, aku kalau masuk maktabah, seakan-akan macam tak kenal orang lah. Bukan Syekh sebut, minta maaf. Kawan Syekh sebut. Ini kita azan dulu. Kawan Syekh sebut. Kawan Syekh apa ni nama Aiman. Kami pergi ke Saudi, ke Jeddah. Dia sambut kami di Jeddah. Pergi jumpa dengan ada sebahagian masyayikh di situ. Dia kerja engineer kalau tak silap saya di Jeddah. Kawan baik Syekh saya. Jadi dia yang bawa kami. Jadi waktu kami singgah di Darussalam di Jeddah, Syekh masuk, saya pun masuk. Lalu dekat Syekh, dia tak perasan. Saya lalu. Lepas tu bila Syekh keluar, dia main kat dalam kereta, dia tanya, kamu tak masuk Muhammad? Loh, saya duduk lalu depan dia tadi. Dia tak perasan. Nah, bila saya masuk dulu awal, Aiman, Syekh Aiman ni kawan Syekh. Nah, dia kata kat saya, dia panggil Ahmad lah kat Syekh, kawan dia. Dia kata, Syekh kamu tu, Ahmad tu, kalau duduk dalam kedai kita, siapa pun dia tak kenal. Dia kata, oh masalah. Nah, masalah. Kalau duduk dalam kitab dia, tak kenal siapa pun. Dia pegang kitab, tak ingat orang dah. Bila masuk tu Syekh beritahu saya, kata, ni ada penyakit, dia panggil bibliofilia, dia panggil. Gila kitab. Kitab apa saja. Saya tengok. Lalu kok bila kerja nak masuk? Sebab ada kitab dalam tu. Walaupun kitab dalam tu, tak apa-apa pun kita tak tahu tulis apa, tak tahu. No? Macam-macam kitab tu kan, dengan novel, dengan apa semua ni. Saya pergi Indonesia, saya masuk ke maktabah di Sunan Kudus. Tengok novel mereka, saya rasa lebih apa ni. Saya pun tak tahu lah. Saya rasa lebih bermanfaat pula tengok tulisan-tulisan mereka daripada yang banyak di Malaysia ni. Tak pun heran lah. Tulis apa pun tak tahu. Novel-novel cinta banyak, novel apa semua. Tengok di sana rasanya lebih bermanfaat kitab-kitabnya. Hatta novel dia. No? Itu tak kira buku-buku agama dia lagi. Pondok-pondok dia keluarkan kitab-kitab, tak kira lagi. No? Jadi rambang mata kita tengok. Dengan kitab-kitab yang dikeluarkan oleh mereka. Kita masih ke belakang dalam bab tu. Moga-moga akan jadi semakin baik insya-Allah. Dalam bab berkenaan dengan kitab dan seumpama. Kena ada, no? Kena ada. Buayah semua, kena ada. Dan ni, sebab tu orang perempuan jangan marah sangat kalau lelaki letak kitab dekat ruang tamu. Jangan marah. Ada orang perempuan yang marah dia tahu, semua nak letak kitab. Ruang tamu pun nak letak kitab juga. Ruang tamu bagilah ruang besar sikit bagi tetamu main. Jangan marah. Kenapa? Karena ini melatih sebenarnya kepada keluarga untuk melihat kitab tu menjadi kebiasaan dalam keluarga. Jadi kalau anak masuk daripada kecil beranak tengok ada rak kitab ayah. Dia tahu dah kata benda ni kena ada. Dia dah letak doktrin dalam otak dia. Ni benda ni kena ada dalam rumah. Iaitu apa dia? Kitab. Baca tak baca nombor 2. Faham? Lagi elok lagi susun bagi tak kenal. Muka surat ni duduk kitab ni duduk sini, kalau tu jilid-jilid panjang tu ni duduk terabak sikit. Lagi elok. Dalil kata baca. Jadi kalau orang mai tengok, weh baca sebab apa? Jilid ni duduk kat sini. Jilid ni duduk kat sini. Oh, maksud dia tarik pakai ikut dan dia letak. Ini orang baca. Padahal sebelum tamu mai tu, dia tabak dulu. Nak abang kata baca. Sebab kalau susun elok sangat, lepas tu duduk lap saja, dia tak edit juga. Orang kata, elok air kitab ni, susun comel kan. Tambah kalau tarik pula, melekat. Oh, melekat. Oh, tak pernah buka. Lagi sekarang lagi berapa? Itu memang pun dalil juga tak buka. Letak di depan ruang tamu. Untuk apa? Untuk melatih keluarga kita biasa dengan perkara tersebut. Saya di rumah saya, dalam zawiyah, tempat pengajian pun kitab berlambak-lambak. Masuk dalam rumah pun buka-buka pintu, kitab dulu. Naik atas maktabah pun, kitab dulu. Kitab lah nama pun maktabah. Kitab saya saja bawa balik daripada Mesir 16 tahun yang dulu. 16 tahun yang dulu saya bawa balik kitab bawa sampai setahun yang dulu lebih kurang 1 kontainer kitab. 1 kontainer kitab. Saya tak ada duit tuan-tuan. Saya bukan ada duit. Tapi yang tu adalah yang mak ayah saya bagi dulu. Mak dengan arwah ayah saya dulu bagi sebulan RM300 kat saya waktu saya mengaji di Mesir. Sebulan RM300 bagi. RM300 ni kira sebab adik-beradik semua orang mengaji.
Tapi saya akan peruntukkan lebih kurang RM50 pada permulaan tu saya letak dah. RM50 untuk beli surat khabar dengan kitab-kitab. Saya akan beli juga. Setiap bulan kena ada RM50 untuk beli kitab. Jadi saya buat mula-mula lah. 250 untuk bayar duit makan, untuk bayar duit rumah. 50 beli kitab. Tapi masuk bulan kedua dan bulan ketiga, dah tak berjaya dah. 300 beli kitab. Akhirnya, habis. Berhutang pula dengan orang untuk makan. Makan saya berhutang pula. Duit rumah tak kena bayar, Alhamdulillah. Sebab waktu tu, mereka lantik saya jadi pimpinan pelajar. Jadi, mereka kata tak payah bayar duit rumah. Jadi duduk rumah free, rumah kedah. Jadi kalau naik tahun dapat zakat. Cuma kitab, boleh kata saya beli dengan semua duit yang ayah bagi itu, saya beli kitab. Memang tak cukup duit saya. Tapi Alhamdulillah ada saja rezeki. Karena saya ingat sungguh dengan guru-guru saya sebut, kata dengan beli kitab tidak akan mengurangkan rezeki kamu. InsyaAllah akan bertambah rezeki kamu. Sungguh. Ada seorang hamba Allah Ta'ala bagi kepada saya, dia ni selepas dah saya balik Malaysia apa semua kali, dia bagi dekat saya, untuk saya saja RM100,000 untuk saya beli kitab. Cash bagi. Dia bagi saya RM500,000. RM500,000 dia nak bagi kat saya RM500,000. Saya kata saya tak mau. Dia nak bagi terus RM500,000 bulan bank. Nanti dulu. Saya tak tahu bila saya nak beli. Nanti dulu sama dulu kata. Sebab saya pernah beritahu saya nak buka kedai kitab. Dia kata tak apa, saya nak bagi terus RM500,000. Oh, saya kata nanti dulu. Kalau ikut, kalau kata dalam, kalau tamak lah betul-betul, masuk terus lah senang. Gila. RM500,000. Tak, saya kata tak, jangan lagi. Jangan masuk RM500,000. Saya hanya nak bila saya perlu saja saya akan bagi tahu, saya kata. Kita ni antara formula untuk baik dengan orang, jangan tamak dengan apa yang ada dekat orang tu. Faham tak? Jangan tamak. Orang tu nak bagi dah kat kita. Kadang orang ni macam-macam, dia nak tengok kita macam mana. Alhamdulillah saya tidak tamak. Saya kata saya perlu saya akan bagi tahu. Saya pergi ke Mesir. Kebetulan guru saya suruh saya beli kereta. Saya kata dekat abang ni nak bagi RM500,000 kat saya ni. Saya kata, saya ni Syekh suruh beli kereta untuk kemudahan saya nak pergi ke pengajian dan seumpamanya. Macam mana pandangan abang? Boleh kata tu. Tu RM500,000 tu ada. Saya duk simpang ni kat ustaz ni, dia kata. Kalau ustaz nak, ustaz pergi cari kereta. Pergi cari kereta saya apa? Pergi cari tengok kereta ni, ambil gambar bagi kat dia. Dia kata ustaz ambil kereta. Saya ambil kereta kecil je. Saya nak ambil Suzuki kecil tu. Itu sambil-sambil tu terambil juga gambar Hyundai. Kereta panjang sikit. Kata Suzuki ni pun tak apa lah kata. Tapi ni ada bonet tapi tak apa lah. Ambil ni lah jadilah. Tak payah dia kata ambil yang tu, hak panjang tu. Ambil yang Hyundai tu. Verna, Hyundai Verna. RM80,000 waktu tu. Harga dia cash. Banyak cash. Kereta tu ada lagi saya di Mesir. Kereta saya lah. Di Mesir. Adik saya duduk naik tadi. Dia duduk mengaji sana. Kereta tu moga Allah Ta'ala rahmati kepada abang tersebut. Dia belanja saya. Lepas tu dia bagi pula RM100,000 untuk saya beli kitab. RM100,000. Dan saya beli dengan RM100,000 tu semua. Tak ada tinggal sikit pun duit. RM100,000 tu beli kitab semua. Tak ada, saya mak dah. RM100,000 ni saya beli kitab termasuk sekali dengan penghantaran balik. Boleh ke tidak? Dia kata dah duit ustaz, sila pulang kat ustaz, nak buat apa-apa. RM100,000 saya minta. Beli kitab tadi, banyaklah kitab tu. Semua yang duduk di Zawiyah sekarang ni adalah kitab tu. Daripada sebahagian lah. RM100,000 tu. RM100,000 kitab boleh dapat lebih kurang dalam 30 kotak Marlboro. 30 kotak Marlboro lebih kurang. RM100,000. Masa tu, sekarang tak ada dah macam tu. Kalau sekarang RM100,000 tu lebih kurang 15 kotak je rasanya. Kotak kitab. Dan sungguh bila saya dengar tu balik, naknya beli kitab tidak akan menyebabkan kita jadi miskin. Tidak akan jadi miskin. InsyaAllah. Dan wujud kitab saja dalam rumah, sababun min asbabi husulil ilmu. Sebab kepada mendapatkan ilmu. Tamam. Itu tuan-tuan jangan tanya lah, RM400,000 hak baki di mana lah. RM400,000 tu saya tak minta lah. Sebab saya tak perlu lagi setakat ni. Habis, saya tak minta lah sampai sekarang. Boleh. Itulah jawapannya. Saya hidup minta kat saya. Tak ada. Saya tak ada. Saya dah tak perlu dah pada waktu tersebut. Dan sekarang ni saya tak buat lagi. Dan mana saya tak buat pun perniagaan. Saya beritahu jelas-jelas kat tu, saya naknya tak boleh. Saya tak arti berniaga. Sebab saya pernah dah try sekali berniaga. Orang main kat kita bagi hadiah pula kitab tu. Letih. Saya beli kitab banyak. Betul orang main rumah. Betul orang tanya kat saya, ustaz ada tak kitab ni? Ada. Entah ada lagi. Saya tak ada. Nak ambil hadiah. Habis hadiah semua kitab kat orang. Saya tak boleh berniaga. Saya
Tak erti berniaga. Kalau ni saya kesian tengok orang nak bagi ke orang. Betul, kalau nak berniaga saya kena bagi ke orang lain suruh berniaga. Bukan saya yang berniaga, kerana kalau tidak jadi peri semua barang-barang ni. Jadi habis. Jadi saya beritahu kat tu, saya kata sekat ni saya tak berniaga lagi. Jadi kitab-kitab tu saya jadikan sebagai tempat rujukan ataupun bacaan di Zawiyah Nasiriyah. Sekarang ni jadi bacaan di Zawiyah. Ada sebahagian saja yang dijual. Tapi kebanyakannya semua yang ada dalam Zawiyah tu adalah kitab tersebut yang nanti akan diletakkan dalam maktabah di Zawiyah Nasiriyah. Itu sebahagiannya. InsyaAllah nanti Zawiyah akan ada maktabah besar di atas Masjid Zawiyah. Masjid Agung Zawiyah, di atasnya ada maktabah besar. Jadi nanti pun akan diperlukan kitab-kitab juga. Moga-moga nanti ada lah orang yang ada jiwa tersebut untuk sumbang kitab dan seumpamanya bagi kegunaan para santri di Zawiyah Nasiriyah nanti. Kita rujukkanlah nanti. Kita buat maktabah. Berapa kali? 40 kali 40. 40 kali 40 maktabah dia. Luah maktabah tu 40 kali 40. Betul ada, kita buat 2 tingkat pula dalam tu. Untuk letak pula kitab tadi di atas dinding bahagian atas untuk boleh naik jadi macam balkoni dalam maktabah. InsyaAllah. Nanti tuan-tuan boleh datang ke Zawiyah nanti tengok nanti. Maktabah pun, masjid pun dah 60% dah. InsyaAllah. Bulan 2 nanti insya-Allah kata ada aral bintang siap masjid insya-Allah. Baik. Sambung bacaan syarah kok kitab pula dah. Cerita pula pasal kitab kita. Minta maaf sungguh noh. Bukan berniat nak cerita benda tu, tapi hanya untuk nak bagi saranan kepada ibu ayah semua untuk ada maktabah mini dalam sekurang-kurangnya maktabah mini. Kalau ada maktabah besar dalam rumah, alhamdulillah. Ahsan, tu lebih baik. Kalau ada ruang dalam rumah kita yang kita boleh buat maktabah khusus untuk anak-anak duduk di situ tiap-tiap hari tengok kitab, bau kitab saja pun sudah memadai. Nah, itu sangat-sangatlah baik. Karena ini membina jiwa para anak tersebut, anak-anak kita, keluarga kita dengan sentiasa mentazimkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kitab apa saja. Kitab apa saja, nah. Dan kena ajar anak-anak kita untuk memuliakan kitab. Walaupun komik sekalipun. Kitab lukisan Superman, lukis Mickey Mouse, nah, pun kena hormati. Kenapa? Karena itu ada tulisan. Suruh dia angkat, letak di tempat yang tinggi. Jangan letak di bawah dan sebagainya. Walaupun buku macam tu. Tak perlu sebutlah kata, ni buku ni boleh tak buat lapik punggung. Tak payahlah macam tu. Buku apa pun kena muliakan. Kena hormati. Nah, jangan diletakkan sikap macam tu kepada anak-anak kita, apatah lagi para murid kita. Nah, barulah akan jadi masyarakat yang bertamadun insya-Allah. Kitab kami bagai anak perempuan, jika tak amanah kami tak serahkan. Kitab kami ni macam anak dara kami, kalau tak amanah untuk menjaganya maka kami tidak akan serahkan perkara tersebut. Maknanya saya ubah sedikit ni dia punya bahasa dia. Ubah sedikit, kerana sebahagian ulama guna kutubuna kabanatina, kitab kami seperti anak-anak perempuan kami, kami tak akan serahkan anak perempuan kami sampai bila-bila kepada siapa pun. Itu maksud dia. Bukan sebab untuk dipinjam, bukan dimiliki. Dimiliki kalau berkahwin tak apa. Misalnya untuk dipinjam anak, boleh dipinjam, mana boleh dipinjam. Ni saya bagi pinjam anak saya kepada kamu. Mana boleh. Jadi sebab tu yang guna dengan istilah tu tidak boleh. Jadi saya ubah sikit, kitab kami bagai anak perempuan, jika tak amanah kami tak serahkan. Jadi kalau tak amanah kami tak serahkan untuk dimiliki anak perempuan kami tadi. Itu makna dia. Jadi kitab kami itu macam tu. Kutubuna kabanatina. Adab serta kaifiyah bacaan bagi guru. Kita baca sikit. Jika guru ingin mulakan bacaan, hari Rabu ambil jadi permulaan. Ni. Kejap saya tengok ada satu dah hilang. Allah. Baik. Baik, tak apa. Ada sedikit masalah yang dibincang oleh para ulama tentang permulaan kelas pada hari Rabu.
Kat sini saya sebut ni diambil daripada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu. Al-Imam Az-Zarnuji menyebutkan bahawa disunatkan untuk memulakan pengajian pada hari Rabu. Cuma ditolak pandangan ini oleh Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Malibari rahimahullahu taala, Syekhuna yang Al-Fadhil Ustaz Bashir, Ustaz Bashir, sahabat saya, selalu juga datang ke Penang, Ustaz Bashir. Beliau ada kongsi kepada saya dengan masalah tersebut, tentang pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad. Syekh Abu Bakar Ahmad menolak pandangan yang mengatakan permulaan hari Rabu tu yang afdal dimulakan. Karena kata beliau, afdal adalah hari Isnin, bukan hari Rabu. Tak, hari Isnin adalah hari yang afdal. Dan itu disenaraikan. Ini disebutkan, saya terlupa nak bawa kitab tersebut. Kitab itu ada di rumah saya. Kitab yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad tentang ta'lil beliau, sebab kenapa beliau memilih pandangan hari Isnin lebih aula daripada hari Rabu. Kebanyakan daripada para guru kita ketika membaca kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum akan menguatkan pandangan hari Rabu. Tapi Syekh Abu Bakar Ahmad meletakkan ta'lil yang kuat untuk mengatakan bahawa hari Isnin adalah hari yang lebih baik. Saya cari balik ni dalam ni, kok ada dia punya simpanan, saya punya perbincangan dengan beliau tu, rupanya dah tak ada lah. No? Tak ada. Saya pun tak tahu, saya ada. Alhamdulillah ada. Ada. Ya, ada. Alhamdulillah. Masih ada lagi. Tengok di sini. Tanbih. I'lam anna afdala al-ayyami li bidayati ad-darsi yawm al-ithnain. Tengok, sini kata Syekh Abu Bakar Ahmad dalam kitabnya Tazkirul Qari bi Syarhil Bukhari. Tazkirul Qari bi Syarhil Bukhari. Syekh ada syarah Sahih Bukhari. Kata, ketahuilah bahawa afdal hari untuk memulakan pengajian adalah pada hari Isnin. Summa yaumal khamis, kemudian hari Khamis. La yaumal arbi'a. Syekh tolak tu. Syekh kata bukan hari Rabu. Hari Isnin atau hari Khamis, bukan hari Rabu. Fa inna yaumal Isnin afdalu ayyamil usbu' li talabil ilmi. Karena hari Isnin adalah sebaik-baik hari dalam seminggu untuk menuntut ilmu, wa aktsaruha barakatan li bidayatid durus. Dan yang paling banyak berkatnya untuk dimulakan pengajian. Kenapa? Karena disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Anas bin Malik, utlubul ilma yaumal Itsnain fa innahu muyassarun li talibih. Mulakan ilmu pada hari Isnin karena ia akan memudahkan bagi penuntut ilmu pada hari tersebut. Walidha budi'a bihil wahyu. Karena itu dimulakan wahyu pada hari tersebut. Wa inzalul Quran alladhi huwa jami'u kullil ulum 'ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu hari Isnin. Quran turun hari Isnin dan dalamnya ada semua ilmu. Tamam? Fa fihi bidayatut tadarusil Quranil Karim bainahu wa baina Jibril alaihi salam. Dan itu juga hari permulaan Nabi bertadarus Quran dengan Sayyidina Jibril, hari Isnin. Tamam? Kemudian wahwa yaumul ladzi istanara bi tulu'i nuril anwar sallallahu alaihi wasallam fihi, dan hari itu juga lah hari dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Hari Isnin bi khilafi yaumil arbi'a fi kulli dzalik. Beza dengan hari Rabu, tidak ada semua perkara tersebut. Wa fi dalailin nubuwah li Abi Nu'aim al-Asbahani bi raqmin 91 haddatsana Sulaiman ila an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول وأنزلت عليه النبوة في يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول ودخل المدينة في يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول وتوفي الاثنين في أول شهر ربيع الأول. Semua tadi berlaku pada hari Isnin. Nah, Nabi turun wahyu, Nabi lahir hari Isnin, turun wahyu hari Isnin, Nabi masuk Madinah hari Isnin, Nabi wafat hari Isnin, semua hari Isnin. Tamam? Qala al-Imam al-Munawi, kata Imam al-Munawi, wa kana ba'du man jama'a bainal ilmi wal wilayah yusi bit ta'lif wal qira'ati yawm al-Itsnain wal Khamis.
lihusulil barakati wa hiya huna husulul fahmi wa suhulatul tahsili wa kaunuhu nafi'an. Kata Imamul Munawi, sebahagian ulama yang menggabungkan ilmu dengan wilayah, dengan kewalian, mengatakan bahawa diwasiatkan, mereka mewasiatkan untuk menulis, membaca pada hari Isnin ataupun hari Khamis. Kalau nak mula menulis, hari Isnin. Nak mula menulis, hari Khamis. Atau nak mula membaca, hari Isnin atau hari Khamis. Membaca apa ni? Qiraatul Quran, atau qiraatul hadis, atau qiraati ayy syai'. Tamam? Apa sahajalah. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan kefahaman, untuk memudahkan tahsil dan mendapatkan manfaat. Wa fi tanwir syarhi Jami' as-Saghir, karangan al-Imam Tanwir, karangan Imamul Azizi. Karena Sayyidi Azizi ada karang kitab Tanwir fi syarhi Jami' as-Saghir. Fayambaghi an yataharra fihi ibtida'ul qira'at wa ta'limus sabi. Dan hendaklah yataharra fihi ibtida'u al-qira'at wa ta'limus sabi. Yang ini nak mula bacaan Quran dan mengajar anak-anak hari Isnin, katanya dalam Tanwir. Walihada kana ba'du kibari masyayikh Malibar kasyekh Ustaz Al-Asatiz Zainuddin Masliyar wa Syekh Allamah Mihran Kutti Al-Kibti wa Syekh Samshil Ulama Iki Abu Bakr Masliyar yabda'una ad-durus yaumal Itsnain la yaumal Arbi'a. Itu ni para masyayikh kibar di Malibar seperti Syekh Masliyar, Syekh Allamah Mihran Kutti, Syekh Allamah Abu Bakr Masliyar. Kesemua mereka mulakan kelas pada hari Isnin, tidak hari Rabu. Wa amma bad'ud darsi fi yaumil Arbi'a. Baik, manakala mula kelas pada hari Rabu, seperti saya sebut dalam kitab ni. Di kitab ni saya akan letakkan nota kaki. Saya takkan ubah ini sebab apa ni? Karena ni ada juga pandangannya. Baik. Cuma Ustaz Bashir tanya kat saya ni, macam mana pandangan ni? Pada ni guru kami juga Syekh Ustaz Bashir banyaklah membaik sungguh dengan Syekh Abu Bakar Ahmad. Saya ni hanya istijazah. Ustaz Bashir tolong ambil ijazah dekat saya daripada Syekh Abu Bakar Ahmad. Syekh Abu Bakar Ahmad bagi tulis ijazah tadi dan hadiahkan kitabnya kepada saya. Jadi disampaikan melalui Al-Fadhil Ustaz Bashir kepada saya. Jadi itu dipanggil istijazah. Istijazah maksudnya kita tak jumpa dengan guru tersebut, tapi ada sahabat kita pergi jumpa ataupun guru kita sendiri pergi jumpa dan dia tolong minta ijazah dekat kita. Pun sampai juga, bersambung juga sanad kita dengan fulan tadi. Kenapa? Karena kita sezaman. Nah. Dan saya ketika Syekh datang ke Mesir, saya tak sempat jumpa dengan beliau. Tak sempat jumpa, tak ada peluang untuk pergi ke majlis beliau kerana saya ada kelas dengan para guru saya. Dan Syekh Abu Bakar Ahmad ini baca kitab Hikam Ibni Athaillah. Dia mufti India sekarang ni. Syekh Abu Bakar Ahmad kan ni mufti kerajaan India. Beliau baca kitab Hikam di maqam Al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari. Kemudian dia minta izin dengan Sidi Ibni Athaillah untuk meriwayatkan dan membacakan kitab ini. Maknanya dia dah baca kitab tu 30 tahun di madrasah beliau. Jadi balik daripada Mesir sampai di Dubai kalau tak silap saya. Ini diceritakan oleh Maulana Syekh Usamah Al-Azhari dalam majlis pembacaan kitab Hikam di maqam Al-Imam Ibn Athaillah. Kami baca pada Hikam di maqam Al-Imam Ibn Athaillah dan Maulana Syekh Usamah bagi ijazah pada hari tersebut. Syekh Jamal Farouk, Syekh Yusri Rushdi, Said Jabr, Syekh Muhanna dan seumpamanya ada hadir sekali dalam majlis itu. Kami baca pada awal sampai habis Hikam. Kemudian Syekh pun bagi tahu kata antara sanad yang nadir yang didapatkan adalah sanad Syekh Abu Bakar Ahmad. Karena beliau mendapatkan terus sanad Hikam daripada Imam Ibn Athaillah min tariqir ru'ya, daripada mimpi, daripada jalan mimpi. Dan sanad itu tak diiktibarlah dalam mazhab, dalam muhaddisin. Cuma ini sekadar tabarrukan. Kerana ini mimpi orang soleh. Jadi mimpi jumpa dengan sini Al-Imam Ibn Athaillah. Katanya beliau sampai di Dubai, mimpi waktu itu di hotel di Dubai. Dia mimpi malam tu datang seorang lelaki kepada beliau. Dan dia yakin kuat kata ini adalah Imam Ibn Athaillah. Tak pernah tengok kan, mana ada gambar. Tapi dia yakin kuat kata ni isi di Ibn Athaillah. Kemudian terus dia minta izin dalam mimpi tersebut. Dia kata, wahai Sayyidi, bolehkah diizinkan untuk saya ambil sanad terus dengan kamu dengan kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari ini? Maka kata Imam Ibn Athaillah dalam mimpi, dia kata, boleh. Oh, betul ya Imam Ibn Athaillah. Sungguhlah. Boleh dia kata, tapi dengan syarat. Tidak boleh tinggal tahajud setiap malam. Itu syarat dia. Tak boleh tinggal tahajud.
Maka Syekh Abu Bakar Ahmad terus waktu tu juga bagi tahu kat Sidi Ibnu Athaillah dalam mimpinya. Katanya, saya ni anak murid ada puluh ribu orang. Anak murid dia di pondok dia di India, di Malabar, ada puluhan ribu orang. Setiap hari saya kena menguruskan dan juga melihat ahwalnya mereka. Jadi kadang-kadang ada waktu yang saya sangat letih dan kadang-kadang terlepas saya daripada tahajud. Lepas tu Syedi Abdul Idras diam. Dan dia tengok balik, dia kata, saya ijazahkan kepada kamu biduni syartin, tanpa syarat apa-apa. Boleh, tak ada masalah. Tak ada syarat apa. Nah, dan boleh dapat ijazah terus pada waktu tersebut. Jadi Maulana Syekh Usamah Al-Azhari, muhaddis, beliau kata apa? Ini antara sanad yang fakhir, maksudnya hanya sekadar untuk kebanggaan sahaja. Bukanlah kita kata itu diiktibar dalam ilmu sanad, tapi ia dipakai juga oleh sebahagian ulama untuk tabarrukan. Jangan isukan sangatlah, tak ada masalah apa pun. Jadi orang buat teruk, lepas tu dia kata, apa ni sanad mimpi pula, lepas ni habis, semua sanad kok mimpi lepas ni. Siapa kata? Orang tak tahu. Kita kata tadi sanad tu mimpi, dapat daripada sanad mimpi itu hanya tabarrukan. Dia faham terus dengan lazim kalam tu. Tak lazim pun kalam tu. Tiba-tiba dia faham dengan kalam tu, seolah-olah macam kita menyebut kalam tersebut. Macam ada seorang guru sebut, kata wali-wali Allah Ta'ala dulu kalau kadang jadi masalah dalam hukum, maka dia akan selak tirai tanya dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab terus soalan begitu. Buat teruk tak mana? Oh, kalau macam tu habislah hukum-hukum. Tidak ada lagi ijtihad para ulama. Masyayikh pun tak ada pergi terus kat maqam Nabi, selak kat maqam Nabi, tanya terus kat Nabi. Ya akhi, hadza karamah. Itu karamah. Dipanggil amrun khariqun lil adah. Dan tak ada pun ustaz tadi cerita, guru tadi bila sebut kisah tadi dengan makna dia membatalkan ijtihad. Ada sebut kan? Kamu yang lazimkan perkara tersebut. Ni jahil ni orang panggil. Dia cuma sebut kata ni adalah salah satu keramat para ulama dulu. Tanya kat Nabi, ya apa masalah dia? Masalah dia tu kamu. Kamu tu yang masalah. Sebab apa? Oh, Nabi dah mati. Hak tu yang peganglah. Senang. Kamu macam tu kan pegang, senang. Kamu pegang kan Nabi dah mati. Nabi dah tak ada apa. Nabi dah tidak tasarruf dalam dunia. Jadi sebab tu kamu pegang dengan pandangan tu. Lepas tu kamu buat pelik ketika mana ada tok-tok guru cerita bab wali ini, terus kata, oh ni membatalkan terus membatalkan ijtihad. Tak ada lah ijtihad para ulama. Imam Syafi'i tak pernah pula dengar cerita kata pergi selok tirai. Tanya. Tuan-tuan, sebab tu jangan dengar sangat kalam-kalam orang yang suka memecah belahkan. Padahal kisah tadi kisah yang tidak, kita tak ada pelik apa pun. Biasa. Tuan-tuan pernah dengar cerita Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu pergi ke maqam Nabi, keluar tangan Nabi daripada maqam, salam dengan Imam Rifa'i. Tu macam mana? Dan ini mutawatir. Ditulis kitab oleh Imam Suyuti, ditulis kitab oleh para a'immah, kisah berkenaan dengan keluarnya tangan Nabi daripada maqam bersalaman dengan Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu 500 tahun setelah Nabi SAW wafat. Keluar tangan Nabi dan dilihat oleh orang yang berada di Madinah pada ketika tersebut. Saya ada cerita dalam ada satu kuliah saya cerita. Saya baca kisah tu daripada awal sampai habis. Kisah tu disebutkan oleh ulama, dan kisah tu kata ulama ini antara karamat yang mutawatir. Siapa yang ingkar keramat tersebut, ini orang gila. Tu dia. Kalau ada orang ingkar keramat tu, alhamdulillah tak ada sampai lah, tak ada siapa pun ingkar kat tu. Tak ada siapa. Syekh Wahabi pun tak ada keluar kata apa dia cerita apa pula, tak ada seorang pun. Tak ada siapa pun berani kata apa. Sebab apa? Kenapa tak ada kata? Sebab ulama semua pakat tulis kitab pasal kisah tu. Dan dia kata kisah tu mutawatir. Ratusan orang tengok tangan Nabi keluar daripada makam. Ratusan orang tengok pada zaman tersebut. Dan diceritakan ada masyayikh pada zaman tu, kalau bawa pergi jumpa, disuruh pergi salam. Dan ada seorang syekh ni tu, tua duduk dalam majlis. Ada seorang, dua orang, tiga orang. Pergi salam. Cium tangan. Salam cium tangan. Akhirnya apa dia yang dikata? Ayah dia kata apa? Ni kamu nak tahu? Itu tadi yang kita salam tadi ni, itu orang yang pernah hadir bersama di dalam masjid Nabi waktu keluar tangan Nabi salam dengan Imam Rifa'i. Sampai macam tu sekali. Siapa yang ada waktu tu pun semua dimuliakan. Kenapa? Karena pernah tengok tangan Nabi SAW. Itu dia. Faham? Lepas tu buat teruk. Selok tirai buat teruk. Orang cerita ya.
Bukannya batalkan keramat, batalkan ijtihad ke apa semua. Itu saya bila heran tengok orang. Dia tu kata mantiknya terlalu qasir, terlalu ya Allah, saya tak tahu nak kata apa. Maknanya pegang macam ni lah sini. Kena nak bincang dengan orang macam ni, kita kata macam ni dah senang. Baik, kamu yang pertama, percaya tak tu karamat? Yang kedua, betulkah ada ustaz tu sebut ataupun guru tadi sebut, kata kalau berlaku macam tu bermakna dia membatalkan ijtihad. Tu kamu melazimkan benda yang tak lazim. Kamu melazimkan benda yang tak lazim. Kamu lazimkan kalam orang yang perkara tadi, kamu yang mendakwa perkara tersebut. Pada orang tu tak sebut pun macam tu. Ini dalil jahil. Dalil jahil. Sebab tu jangan dengar kalam-kalam yang macam tu. Kalam-kalam yang orang yang seolah-olah macam jadi hero, seolah nak menolak kalam tadi, dia kata, oh ni adalah benda yang ni tak perlu dicerita dalam majlis dan sebagainya. La ilaha illallah. Nah. Jadi kita tak faham, no? Lagi ada ustaz-ustaz kita juga ni ahli sunnah wal jamaah, dia pun pengaruh juga dengan benda-benda tu. Dia jangan duk cerita benda macam ni semua kali. Ceramah 2 jam, 1 jam. Hak cerita yang tu 1 minit, 2 minit, 3 minit. Tu pun adalah jawab soalan kadang-kadang. Yang tu dijadikan isu. Tahu tak? Ada kawan tu mengajak pada awal sampai habis tadi, memang tak dengar pun pengajian dia. Hang kaluk tang hak yang potong hak 2 minit tu. Hak tu sangat nak cerita. Itu dalil kata apa? Dalil tidak insaf. Dalil kata ada something dalam hati kamu dengan fulan. Kalau kamu ikhlas betul untuk ambil ilmu, kamu tak akan buat macam tu. Dan kamu kena mengaji bagi ikut turutan bagi elok. Bagi reti benda apa yang kamu nak tolak, benda apa yang tak patut kamu tolak. Boleh faham ibu ayah semua? Kena reti, tengok tak nak angguk pun ni. Faham ke tidak itu cerita ni? Yang dia tak boleh nak brain lagi. Kena dia tak. Macam mana boleh jadi macam tu? Lah, dah nama pun karamat. Nama pun karamah. Nah, masalah dia. Bagi salam, Nabi jawab. Salam terus. Macam mana nak? Tak ada masalah apa. Syekh apa ni? Allahumma salli ala Zainal Muhammad. Syekh Abdullah Bukhari. Allah yarhamhu. Allah yarhamhu. Syekh Abdullah Bukhari. Saya tanya dekat dia. Syekh dulu apa ni? Al-Bukhari belakang ni. Syekh Hafiz Sahih Bukhari kan? Sebab dia dengar macam-macam kan? Orang kan suka cerita kata dia pun ni keluarga Bukhari, hafal Bukhari, Syekh sendiri hafal Bukhari. Syekh dia tawaduk lah, dia kata lah, dia kata Bukhari ini dia kata nama keluarga kami, kata dia. Pernah jadi cerita dulu dia kata. Dia cerita kat saya sendiri. Saya berada dalam duduk depan dia. Sebab dia dah wafat dah, saya cerita lah. Dia kata dulu tok wan saya daripada Bukhara. Ya. Jadi bila sampai di Mekah, ada orang kata seorang ni dia kata, kamu ni bukan keluarga Nabi SAW. Kamu bukan keluarga Nabi. Jadi kata Tok Wan saya ni, yang digelar Al-Bukhari tadi ni, dibawa lah. Tok Wan kata, tak apa, boleh. Kalau kata, yang kawan ni mengaku dia keturunan Nabi. Dan dia nafikan Syekh Tok Wan kepada Syekh Abdullah Bukhari ni sebagai keturunan Nabi. Dia kata, okey tak apa kalau kamu nafi, tak ada masalah. Kita pergi ke depan Nabi SAW. Di maqam Nabi SAW. Bagi sana. Pergi di depan maqam Nabi. Sampai di depan maqam Nabi, ni Syekh Abdullah Bukhari cerita kat saya. Sampai di depan maqam Nabi, kemudian apa yang berlaku? Syekh kata, bagi salam. Siapa yang Nabi jawab, salam dia cucu Nabi. Bagi salam hak dia. Salam senyap, tak kata apa. Dia pula bagi salam. Assalamualaikum ya jaddi. Assalamualaikum wahai datukku, ya Rasulullah. Jawab salam tu. Waalaikumsalam ya waladi. Keluar suara daripada maqam Nabi SAW. Terus, satu masjid dengar waktu tu. Satu masjid dengar pada waktu tersebut, kata Syekh Abdullah Bukhari. Dan kemudian dimuliakan datuknya beliau. Dan kerana itu kami nisbahkan diri kami kepada Al-Bukhari daripada datuk kami tersebut. Kata Syekh Abdullah Bukhari. Itu cerita dia. Ini cerita ni saya dengar terus daripada mulutnya Syekh Abdullah Bukhari sendiri. Syekh Abdullah Bukhari sendiri yang cerita kepada saya, yang fakir ini. Baik. Patah balik kepada kita berhenti lepas tu. Tengok tuan-tuan pun nampak macam dengan faham insya-Allah kan. Baik. Kemudian mula pada apa? Hari Isnin. Mula hari Isnin. Ya elok. Hari Rabu kata Syekh di sini, Syekh sebut apa hari Rabu? Wa amma bad'u darsi fi yaumil arbi'a atau arbu'a, boleh baca dulu arbi'a boleh, arbu'a pun boleh. Fa huwa ra'yu Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi sahibi risalati ta'limil muta'allim tab'an li ustadhihi Al-Marghinani Al-Hanafi sahibil hidayah
amalan bi khabari yarwihi ma min amrin budi'a fi yaumil arbi'a aw arbu'a illa wa qaddam. Jadi permulaan hari Rabu pula dengan pengajian ini adalah pandangannya Imam Ibrahim Az-Zarnuji radhiyallahu anhu, sahib Ta'limul Muta'allim, yang merupakan beliau mengambil pandangan guru beliau, mengikuti pandangan guru beliau Al-Imam Al-Marghinani rahimahullah, sahib Hidayah, matan yang agung dalam mazhab Abu Hanifah. Imam Marghinani kena penjara dalam telaga. Kena penjara dalam telaga. Jadi dia panggil anak murid dia, mai duduk atas telaga tu, dan dia baca matan tersebut dan ditulis oleh anak muridnya. Matan Hidayah tu dengan imla. Dia baca. Tulis, dia kata. Duduk dalam penjara ni. Anak murid dia tulis balik matan tadi. Dan keluar matan tersebut waktu dia dalam penjara. Dengan imla, dengan ingatan beliau. Dan matan tadi disyarahkan oleh para ulama dalam mazhab Hanafi. Ini matan yang agung dalam mazhab Hanafi. Kalau macam kita matan Abi Syuja', ni matan Hidayah. Matan Hidayah ni macam matan Minhaj. Macam matan Minhajut Talibin. Macam tu. Walakin hadzal khabar la yadhkuruhu hadisan ashabu majami'is sunnah. Jadi hadisnya katanya Sayyidina Imam Al-Marghinani meriwayatkan hadis ma min amrin, tidak ada suatu perkara budi'a fi yaumil arbi'a, yang kalau dimulakan pada hari Khamis, hari Rabu, illa wa qaddam, melainkan akan sempurna kerja tersebut. Jadi kata Syekh Abu Bakar Ahmad, kata apa? Ini khabar ini tidak disebut oleh para ashabul hadis bahawa ianya hadis. Itu bukan hadis, katanya. Fadlan an sihatihi wa muqawamatihi lil hadisis sabiq. Dan bukan hadis pula, tak ada matan, tak ada sanadnya pula. Sah pun tidak dipastikan. Apatah lagi nak bertentang dengan hadis yang kami sebut sebelum ni, bahawa hari Isnin itu yang afdal dimulakan. Karena ada hadis sebelum ni kan, Syekh sebut tu, apa dia? Hadisnya, utlubul ilma yawmal isnain fa innahu muyassarun li talibih. Tu ada riwayatnya. Terus. Baik. Kemudian yang kedua, kata Syekh, amma ta'liluhu bi anna al-arbi'a yawm khalqin nur wal ilmu aidan nurun fayarudduhu amran. Manakala ta'lil al-Imam Az-Zarnuji bahawa hari Rabu adalah hari dijadikan cahaya, dan dan ilmu juga cahaya, maka bergabung nur ala nur, cahaya di atas cahaya kalau mula hari Rabu. Maka kata Syekh Abu Bakar, ditolak pandangan tadi dengan dua sebab, dengan dua perkara. Yang pertama, anna nural anwar sallallahu alaihi wasallam alladhi la yudanihi nurul arsh, la yudanihi nurul arshi walal kursi walal syamsi walal nur ghairiha, innama abrazahu Allah ta'ala yawmal isnain fa yawmul isnain huwa yawmu khalqin nuri haqiqatan. Hari Isnin nurul anwar. Siapa nurul anwar? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nurul anwarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nur yang boleh menandingi nurnya Rasulullah, cahayanya Nabi. Tidak nur arash, tidak nurnya kursi, tidak nurnya matahari, tidak ada nur yang lain yang boleh menandingi nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menzahirkan nur tersebut pada hari Isnin. Maka terbatallah pandangan kata Rabu dijadikan cahaya, karena cahaya kepada cahaya-cahaya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abrazahullah yaumal isnain, keluar pada hari Isnin. Yang kedua, anna haditha khalqin nur fil arbi'a da'afuhu matnan wa sanada. Hadis dijadikan cahaya pada hari Rabu didhaifkan matan dan sanadnya oleh para muhaddisin. Da'afahu al-Bukhari wa ghairuhu, didhaifkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Wa ja'aluhu min kalami Ka'bil ahbari tabi'i alladhi kana turwa anhu al-israiliyat kama sayati as-suhum. Malah mereka mengatakan itu kalamnya Sayyidina Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar at-tabi'i yang merupakan alim Yahudi yang masuk Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar, atau dalam riwayat zaman Sayyidina Umar. Tamam? Dan beliau banyak meriwayatkan Israiliyat. Jadi kalam itu kalamnya beliau, bukan hadisnya Nabi SAW. Akhrajal imamu al-Hafidhu Suyuti fi Jami'is Saghir utlubul ilma yawmal isnain fa innahu muyassarun li talibih, rawahu Abu Shaykh Ibn Hibban wa Dailami fi Firdaus, qala al-Munawi fi Taysir bi Syarh Jami'is Saghir wa fihi dha'fun lakinnahu mutamasikun.
Nah, Imam Nawawi sebut dalam Taisir bi syarhi Jami' as-Saghir. Imam Nawawi ada dua kitab. Dua kitab syarah Jami' as-Saghir. Faidul Qadir minta maaf. Faidul Qadir bi syarhi Jami' as-Saghir, tu syarah kabir, dan Taisir bi syarhi as-Saghir. Syarah Saghir bagi Jami' as-Saghir. Saya ada dua-dua kitab tersebut di rumah, ada dua-dua kitab. Kemudian ada satu lagi kitab dipanggil Tanwir Al-Imam Al-Azizi. Dia duduk sekali dengan kitab apa ni, Allahumma salli ala. Ada dua kitab syarah bagi Jami' as-Saghir. Jami' as-Saghir ada 10,000 hadis. Siapa yang hafal Jami' as-Saghir, sir sara muhaddisan, jadi muhaddis insya-Allah. Hafal Jami' as-Saghir jadi muhaddis insya-Allah. Hadis dia pendek-pendek dalam tu. Dalam hadis ni katanya, hadis utlubul ilma yaumal isnain fa innahu muyassarun li talibih. Tuntutlah ilmu pada hari Isnin karena dia akan memudahkan bagi penuntutnya. Ini hadis ini kata ulama, Imam Nawawi kata dha'fun. Hadis ini dhaif, lakinnahu mutamasikun, tapi dikuatkan dengan penyataan ataupun riwayat-riwayat yang lain. Wa fi Faidil Qadir disebut fa innahu muyassarun li talibih. Dia akan memudahkan kepada penuntut ilmu. Apa maksud dimudahkan tadi? Fihi ay yatayassar lahu asbabu tahsilih, yaitu dimudahkan sebab-sebab mendapatkan ilmu, bidaf'il mawani' wa tahyi'atil asbabi idza talabahu fihi, yaitu akan dihalang penghalang-penghalang yang akan menyampaikan seorang tadi kepada ilmu, dan juga akan memudahkan sebab mendapatkan ilmu pada hari Isnin. Wa dzalika li'annahu yaum alladhi wulida fihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ja'a al-wahyu fihi. Karena itu hari-hari dilahirkan Nabi dan hari itu datangnya wahyu. Wa yusyarikuhu fi nadbi talab fihi al-qamis ka hadis Ibn Adi an Jabir, utlubul ilma li kulli itsnain wa qamis fa innahu yassarun liman talab. Jadi ada hadis yang sebut secara jelas tuntut ilmu dua hari ini, Isnin dengan Khamis, karena dia akan memudahkan penuntutan tersebut. Jadi ada hadis riwayat. Dan dalam Taisir disebut talabul ilmi fi kulli waqtin matlubun lakinnahu fi yaumil isnain akadun. Hari itu apa pun disunatkan kita tuntut ilmu, tapi hari Isnin lebih-lebih lagi dituntut bagi kita tuntut ilmu. Syarah panjang-panjang dalam ni dan kemudian selesai. Tamam. Saya tak baca habis ni. Ada lagi satu line. Kalau baca ni pukul 10. Kemudian Ustaz Bashir tanya dekat saya, macam mana dia kata? Nah, bagaimana nak jam'u bainar ra'yain, untuk gabung di antara dua pandangan, hari Rabu dengan hari Isnin ni. Mula-mula saya kata, kalau nak gabung juga pandangan, maka kita katakan kalau tak sempat mulakan majlis pada hari Isnin oleh para guru, maka bolehlah baginya untuk lakukan pada hari Rabu, kerana meraihkan pandangan Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Al-jam'u aula minal ihmal. Tapi pun tidak boleh guna ikut suka juga apa ni kaedah tu. Al-jam'u aula minal ihmal. Jamak itu lebih aula daripada kita menggugurkan terus pandangan yang ada. Cuma kita katakan mungkin Syekh tolak tadi tidak, sebab apa Syekh tidak jamak? Sebab apa Syekh Abu Bakar Ahmad tidak jamak di antara hadis? Karena liquwati dalili muqabilih. Karena kuatnya dalil berlawan dengannya. Dalil Isnin lebih kuat daripada hari Rabu. Maka sebab tu Syekh tolak tu. Kita kata selagi ada pandangan juga, menghormati Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Baribari hafizahullahu taala, alim kabir. Cuma kita kata meraihkan pandangan tersebut. Kita kata al-jam'u aula, gabung tu lebih baik. Kalau tak boleh mula hari Isnin, ada hari Rabu dengan Khamis. Kalau tak boleh juga hari Khamis, hari Rabu ada juga pandangannya imam. Begitu maksudnya. Faham? Moga-moga Allah Ta'ala bagi kita dengan kefahaman, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita dengan kebaikan berkat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat nak baca habis bab tu, rupanya satu bait saja. Jika guru ingin mulakan bacaan, hari Rabu ambil jadi permulaan, fihi ta'qib. Fihi ta'qib. Kalau saya nak ubah pun boleh juga. Hari Isnin ambil jadi permulaan. Tak rosak pun baik tu. Hari Isnin pun boleh. Dan saya sebut hari Rabu. Nanti saya akan ta'qib, akan tulis dalam syarahan ini, ditulis pula pandangan yang terkuat adalah pada hari Isnin. Pandangan yang terkuat adalah hari Isnin, insya-Allah. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf pada ibu ayah semua, pada adik-adik, para pelajar yang mengikuti majlis kita pada hari ini. Insya-Allah ada rezeki peluang bulan depan, kalaulah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita seperti biasa, kita akan khatam pada minggu depan insya-Allah. Saya akan cuba khatam minggu depan. Minggu depan, pada bulan depan.
bulan depan insya-Allah. Saya akan cuba baca ni sampai khatam. Khatam terus sekali lagi pertemuan. Jadi bulan lagi sekali itu kita akan baca kitab baru pula insya-Allah kalau dijemput lagi ke sini. Nah, kalau jemput lagi lah. Jadi saya akan baca kitab baru pula. Ini kita lama sangat dah kitab ni. Jadi kita akan khatam mungkin bulan depan insya-Allah. Nah, kita akan baca laju pada bulan depan dengan sehingga selesai insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا زدنا علما وسع رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال وحسن الفعال قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.